Ish! Kau nak berniaga susah lah. Gambus! Hai. Sold out. Bolehlah makan besar apa ni? Aku kaya. Mesti boleh sold out semua ni. Bang, tengok. Banyak baju ni, bang. Ini baik, ini baik. Sini yang baik, bang. Sila. Abang, lama dah saya try nak cekap baju lama saya ni, bang. Aku tengok kau ni macam tak mampu je. Kau ada duit ke nak bayar ni? Boleh? Boleh. Boleh pula! Kau ni aku buat semua ni, suka hati? Sukarela? Kau fikir lah sikit. Kau fikir lah. Aku buat semua ni, kau ingat khidmat masyarakat? Ish! Kau nak berniaga susah lah. Gambus! Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya minta IC dan lesen perniagaan kat sini? Nak berniaga macam ni kena lesen ke, Cik? Ya, Encik. Cuma sini kawasan larangan untuk berniaga. Alamak. So, saya minta maaf, Encik. Saya terpaksa sita dan saman. Subhanallah, kita semua mungkin tahu bahawa sedekah itu boleh mengalirkan pahala yang berterusan. Tetapi macam manakah caranya untuk kita bersedekah yang terbaik dan juga efektif agar kita akan pastikan pahala kita itu tiada akhir? Dan untuk berkongsi tentang hal ini bersama-sama kita di studio, Assalamualaikum. Pada hari ini adalah PU Hafiz selaku Duta Masjid Al-Mukarrabin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Khabar anda sihat? Alhamdulillah, Ustaz sihat? Sihat, alhamdulillah kita. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan kan apakah sebenarnya bentuk amalan sedekah yang sedekah jariah yang boleh memberi manfaat yang berterusan sampailah kita ke akhirat besok. Baik, terima kasih pada Hana, kepada tuan-puan, muslimin, muslimat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita nak cerita bab sedekah, saya nak kongsikan satu kisah yang berlaku dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni kita tahu adalah peperangan terakhir Nabi SAW ikut. Ketika itu Nabi mendengar berita yang tentera Rom akan datang memerangi Rasulullah SAW, akan menghancurkan bumi Madinah. Dalam banyak-banyak peperangan Nabi SAW merahsiakan strategi perang. Tetapi dalam peperangan Tabuk, satu-satunya perang dan perang akhir, Nabi mengisytiharkan dan sengaja membongkarkan strategi peperangan. Iaitulah Nabi SAW akan pergi ke Rom, bergerak ke arah Rom. Jadi dalam proses tersebut, nama peperangan Tabuk ni juga adalah Ghuzwatul Usrah. Usrah ni makna sulit, payah, panas, terik, harta pun tak ada nak pergi ke sana. Dan ketika itu ramai sahabat yang tak nak pergi. Termasuklah orang-orang munafik ni, mereka mengajak-ngajak, membisik-bisik supaya orang muslimin ni tidak pergi. Sebab waktu tu korma sedang masak cantik, kalaulah pergi jadi tak sempat nak ambil. Nak tuai lah. Nak tuai tak sempat. Dan akhirnya akan busuk lah. Jadi kalau pergi ni habis. Rezeki diorang habis lah. Jadi tu ramai tak nak pergi. Turunlah berpuluh-puluh ayat dalam surah Taubah. Infiru khifafan wa thiqala. Nabi SAW suruh pergilah. Geraklah kamu. Berperanglah. Berjihadlah. Sama ada dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Pergi. Ketika itulah tuan-puan, Nabi SAW mengumpulkan dana untuk pergi berperang. Bayangkan Nabi SAW nak berperang ni, tiba-tiba datang Sayyidina Umar. Dia bawa separuh harta dia, ya Rasulullah, ambil separuh hartaku ni, bawa untuk berperang. Tapi Nabi tanya, ya Umar, ada tak harta yang kau tinggalkan untuk keluarga kau? Usratukah? Ada ya Rasulullah. Separuh lagi ni, ini separuh, ada separuh lagi aku tinggal kepada Allah, kepada keluargaku. Datang pula Sayyidina Abu Bakar, mengejutkan Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar membawa ke semua hartanya semata-mata nak diinfakkan di jalan Allah. Jadi ketika itu Nabi tanya, ya Abu Bakar, ada tak harta yang kau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Ya Rasulullah,
Yang ku tinggalkan kepada ahli keluargaku adalah Allah wa Rasul. Yang ku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Sayyidina Abu Bakar diriwayatkan semua hartanya ketika itu 4,000 dinar. 1 dinar menyamai 4 gram lebih. Maknanya dekat berapa kilo dah maknanya. Maknanya dekat berkilo-kilo lah. Maknanya dekat 5-6 juta ringgit duit Sayyidina Abu Bakar berikan. Bahkan Sayyidina Osman dia datang membawa 1,000 dinar lagi, diinfakkan hartanya sambil Nabi yuqallibuhu. Nabi bergerak-gerakkan jarinya. Nabi mengatakan la dara ibnu Uthman, tidak akan mudaratlah anak Osman ini, iaitu Sayyidina Osman ibn Affan ini, yang mana apa juga yang dilakukan tidak akan mudarat baginya sebab dia telah dijamin masuk syurga. Subhanallah, jaminannya jaminan syurga tuan-puan. Tetapi dalam mereka yang berharta ni, datang seorang sahabat Nabi membawa dalam beberapa kilo tamar saja. Ni ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah, mereka ni nak berjuang ya Rasulullah. Datang lagi seorang bagi 0,5 kilo. Sampai orang munafik mengejek, tengok ni apa harta engkau belikan, yusakhiruhum. Mereka mengejek, apa harta bagi sikitnya. Tapi Sayyidina Osman bagi banyak pula. Sayyidina Osman, Rasulullah tak cukup, kata Nabi naik atas mimbar. Siapa lagi nak derma? Ana, kata Sayyidina Osman. Aku nak berikan 100 ekor unta yang lengkap. Siapa lagi? Ana ya Rasulullah, li mi'atun ukhra. 100 lagi. Siapa lagi? Mi'atun ukhra. Sayyidina Osman asyik dia je. Nabi Rasulullah ni mengulang-ulang. Kau ni dijamin masuk syurga, tidak ada mudarat bagimu. Dia nak angkat, cukuplah Osman. Bagi orang lain pula kan. Jadi orang munafik ni dia ejek pula. Yang Osman ni belagak je lebih. Action je lebih. Tuan-puan, nak cerita adalah kita boleh lihat bagaimana umat terdahulu mereka memerlukan kepada infak. Ramai orang kata apa TV Hijrah ni? Asyik-asyik bantu masjid. Baik bantu masjid. Inilah satu-satunya TV tuan-puan yang membantu umat Islam yang kita kena sama-sama. Jadi infak jariah kata Imam Nawawi tadi adalah pembinaan-pembinaan yang kekal, masjid sebagai. Mudah-mudahan Masjid Muqarrabin yang kita sponsor sekarang, kita bantu sekarang, akan dapat menyiapkan projeknya insya-Allah. Insya-Allah. Setakat ni macam mana progres pembinaan Masjid Muqarrabin di Gua Musang ya, Ustaz? Ya. Di kampung ni kalau kita tengok ni gambar sebenar ni. Saya dah pergi Ramadan lepas, belum cat lagi ni, dah cat, dah kubah, dah hampir siap. Kita dah dapat kumpul 2.3 juta sepanjang beberapa tahun ni, khususnya setahun di TV Hijrah. Alhamdulillah setiap kali keluar 20,000. Setiap kali keluar 50,000 pernah. Jadi kita nak minta hari ni hari mulia, hari Isnin, hari yang mana Nabi dilahirkan Isnin, berpuasa padanya, amalan digandakan. Jadi ambillah peluang di hujung-hujung Zulhijjah ni, kita infakkan, ambil gambar sekarang siap-siap. Ambil gambar, ada nombor, dan susah-susah pergi je ke laman web masjidalmuqarrabin.com, sebab tempat ini dia tak ada masjid. Saya ke sana, ada surau uzur, dan laluan tu laluan strategik. Kereta tak berhenti. Dia tempat musafir, sebab kita nak lengkapkan bukan saja ada ruang musafir, solat yang melengkapkan 700 orang, ruang tamu, tempat parking, bilik jenazah, termasuklah pengajian, tempat pengajian. Jadi orang yang daripada Kelantan nak ke Pantai Timur, nak balik ke KL, akan lalu laluan tu, dan mudah-mudahan mereka juga dapat manfaat, termasuklah penduduk sekampung-kampung Kudur yang tidak ada masjid sehingga hari ini. Masya-Allah. Kata akhir Ustaz kepada mereka yang menyaksikan kita ketika saat ini, baik, insya-Allah. kata-kata akhir, tuan-puan, ingatlah sebelum kita nak kembali ke rahmatullah, kita akan berkata kepada Allah Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku. Ya Allah, lambatkan sekejap lagi. Aku nak buat satu amalan akhir. Kita tak cakap kita nak baca Quran. Kita tak cakap nak pergi Mekah, Madinah, umrah, haji. Tapi nak fa'asaddaqa wa aku minasai. Ya Allah, aku nak sedekah akhir. Ambillah peluang. Cerita peperangan Tabuk ni tak habis. InsyaAllah saya akan bawa pada esok hari, hari Selasa, kita akan habiskan betapa pentingnya kita bersedekah, dan ambillah peluang. Masjid kita dah lengkap, dah banyak di kampung kita, di tempat kita, tapi Masjid Muqarrabin memerlukan bantuan anda. Wallahualam. InsyaAllah. Ke Gua Musang untuk bekwah, masak gulai dalam kawah. Kalau nak raih sedekah jariah, infaklah ke rumah Allah. Terima kasih Ustaz. Kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Jika dari golongan orang yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Ayuh, kita jadikan amalan bersedekah suatu kemestian, bermula dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kelantan. Semoga infak ini menjadi penyelamat buat kita dari neraka dan asbab kita ke syurga yang kekal kelak, insya-Allah.